Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. الحمد لله. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung bacaan hadis kita daripada sebuah kitab yang menghimpun 600 hadis daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sampai malam ni hadis yang ke-109. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan pelbagai kezaliman. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ini doa yang zahirnya adalah pengakuan. Dan kita tahu apa yang Nabi SAW lakukan. Adakah benar Nabi melakukan kezaliman? Kita tahu bahawa Nabi tak pernah sedikit pun, sekali pun melakukan kezaliman. Namun, sebagai orang yang dekat dengan Allah, adab, taqwa, takut dan cinta mereka kepada Allah yang sangat tinggi itu menjadikan mereka sentiasa bimbang akan setiap tutur kata dan tingkah laku. Lalu mereka sentiasa memohon ampun daripada Allah. Setiap hari Nabi istighfar hingga 100 kali. Dan di antara yang Nabi duk sebut, apa yang kita baca, Ya Allah, aku menzalimi diriku sendiri dengan pelbagai jenis kezaliman. Apa yang Nabi zalim ke atas diri Nabi sendiri tidak ada. Tapi itulah halnya orang-orang yang cinta kepada Allah. Sehingga apa yang dibenarkan pun kadang-kadang mereka merasa bimbang kalau mereka buat. Itu juga kita diajar oleh Allah dengan doa ini ketika kita berada dalam kesusahan. Doa yang atau apa yang disebut oleh Nabiullah Yunus bin Matta ketika berada dalam perut ikan yang begitu besar. Katanya, Subhanaka inni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Setelah itu Allah terus lepaskan Nabi Yunus daripada ujian berada dalam perut ikan yang begitu besar itu. Nah, kalaulah para anbiya pun merasakan bahawa mereka melakukan kezaliman terhadap diri mereka, yakni kesalahan, lalu mereka memohon daripada Allah keampunan, bagaimana dengan kita yang sentiasa terdedah dengan kesalahan? Sentiasa kita bila buat salah, kita menzalimi diri kita. Kita sedang menyakiti diri kita. Walau tak apa atau tak rasa sakit. Ini orang yang mencuri, dia tak rasa sakit. Orang yang rasuah, dia tak rasa sakit. Tapi dia sedang menghimpun kesakitan yang begitu dahsyat apabila kelak dia bertemu dengan Allah dan dimasukkan ke dalam neraka wal-'iyadzu billah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ini adab yang tinggi.
Maka kita lagu mana pun hebat kita, betapa kita tak pernah tinggal perkara wajib yang Allah perintahkan, kita tambah lagi pula dengan perkara sunat yang Allah syariatkan, kita perbanyakkan zikir, selawat dan sebagainya. Janganlah merasa diri kita terlalu suci. Janganlah kita rasa bahawa kita ni bebas daripada segala kesalahan, sehingga syaitan memainkan peranan untuk kita hilang rasa berharap dengan Allah. Akhirnya kita duduk bergantung dengan amalan kita, walhal ia hanyalah wasilah. Selebihnya Allah. Kita bimbang kita menjadi hamba kepada amalan sahaja. Tidak ada rasa ubudiyah, perhambaan kepada Allah. Hanya kita selesaikan ibadah kita, kita pun balik. Tak ni mai pula dalam keadaan kita tak rasa sangat berharap kepada Allah, bimbang. Kot-kot Allah tak terima. Ar-raja wal khauf, antara mengharap dan takut. Ni kena ada. Sebab itu lagi hebat orang yang dekat dengan Allah dalam beribadah, lagi takut mereka kepada Allah. Lagi kurang tidur mereka, lagi panjang qiyamul lail mereka, lagi banyak istighfar mereka, lagi bersungguh-sungguh mereka dalam memenuhi setiap tuntutan. Lihat para sahabat Nabi, boleh pergi perang sekali pun tu adalah satu kelebihan yang cukup besar. Jihad fi sabilillah. Tapi lepas habis perang, luka tak ada sembuh lagi, rindu dah bila nak pergi perang pula. Subhanallah. Kerana apa? Mereka orang yang tak puas dengan melakukan ibadah, rasa tak cukup, sentiasa nak mereka itu diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Hadis berikutnya 110. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada satu kabilah, nama dia Daus, dan bawa mereka datang kepadaku dalam keadaan beriman. Ini kena cerita sikit sejarah siapakah Daus dan bagaimana doa ini diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kisah dia ialah berlaku pada tahun ke-7 kenabian. Ketika itu Nabi SAW sangat dahsyat ditentang, disakiti, diperburukkan oleh keluarga Nabi sendiri atau kaum Nabi sendiri, Quraisy. Dan Quraisy pula dalam mereka tak mau beriman kepada Nabi, mereka juga menghalang orang-orang yang datang daripada luar Mekah daripada bertemu dan beriman dengan Nabi. Bila mai musim haji bulan yang samalah, Zulhijjah. Pakat mai orang Arab meneru mai ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, cara mereka, cara jahiliyah. Masih ada kesan-kesan peninggalan agama Nabi Ibrahim, namun telah dipesongkan. Maka hampir setiap kabilah yang menetap di Jaziratul Arab akan hantar rombongan mereka mai buat haji. Dan hampir semua diketuai oleh ketua-ketua kabilah atau ketua kampung mereka. Maka di antaranya kabilah Daus. Ketua mereka bernama Amr bin Tufail Ad-Dawsi. Suatu hari atau satu tahun itu, pada tahun
minta maaf, Tufail bin Amr. Dia ada dua orang, Amr bin Tufail, Tufail bin Amr. Tufail bin Amr. Dia bila mai ke Mekah, pembesar Quraisy ni mereka akan terekam ketua-ketua kabilah ni. Terekam tu ke apa? Sambutan VVIP lah. Ialah orang besar. Tapi kali ni pelik sikit. Quraisy ni dia sambut lagi gila-gilanya. Sebelum ni sambutan hangat juga, tapi tak sehangat macam ni. Sebab apa? Mereka nak kepung sungguh supaya jangan siapa pun di kalangan orang luar, terutamanya pembesar kaum atau kabilah atau kampung tertentu, jumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi beriman dengan dia. Ni cukup bahaya, memalukan mereka. Sejak awal sampai tu, Quraisy dah mula duk bisik dah dekat Tufail. Dia kata, Tufail, selamat datang, mai jemput, bawa pergi ke rumah tempat bertamu apa semua. Dia pun mula pesan, wahai Tufail, kami ni ada masalah sikit di Mekah ni. Masalah ni adik-beradik lah. Kan orang lain. Dengan orang yang kami cukup sayang dia dulu, sanjung dia ni cukup baik apa semua. Tiba-tiba dia bawa mai satu agama hak bertentang dengan agama nenek moyang kita. Duk mai habaq ni hak kita duk sembah ni, batu bukan Tuhan lah, macam-macam. Dia pecah belah habis masyarakat. Dia pisahkan antara anak dan ibu, anak dan ayah, suami dan isteri. Dia jadikan hamba yang hina berani mengangkat kepala di hadapan tuan dia yang mulia. Tu pemburuk Nabi habis-habis. Kata mereka, wahai Tufail, janganlah engkau bertemu dengannya. Jika engkau terlihat dia, berpalinglah segera. Dan janganlah engkau dengar kata-katanya, kerana kata-katanya adalah sihir yang akan memukau seseorang. Tufail dengar lagu tu, dia jadi bimbang. Hingga kata Tufail bin Amr, demi Allah, aku bila nak pi tawaf, melaksanakan kerja haji, aku akan tutup telingaku dengan kapas kerana bimbang kalau terdengar kata-kata Muhammad. Wahai, dia tak kenal, dia tak tahu lagi, dia tak pernah tengok siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun macam tu, awal sambil tubuh kapas, tutup telinga lagi. Hingga satu hari terdetik dalam hati dia. Dia kata, aku ni bukan orang biasa. Tufail bin Amr ni adalah orang cerdik, terkenal dengan kecerdikan dia. Dia sangat disanjung oleh kabilah dia. Disuruh apa pun, dia cakap apa pun, dia bagi pandangan apa pun, semua orang terima. Kata, aku ni bukan orang yang bodoh sampai tak reti nak beza mana betul, mana tak betul, mana baik, mana buruk. Kenapa aku sampai takut macam ni? Hanya kerana orang cerita, aku terus rasa bimbang. Dia pun tanggalkan kapas dia pergi cari Nabi SAW. Dia kata, kalau tak betul, aku pun tahu benda tak betul. Kalau betul, apa masalahnya kalau aku ikut? Aku dengar. Ni, kita pun kena macam tu. Ni jahiliyah ni, dalam keadaan duk sembah batu pun semua. Tapi ada kewarasan. Kita pun kalau terima apa-apa, dengar apa-apa berita masuk dalam Facebook kita, handphone kita, WhatsApp kita, tabayunlah dulu. Orang hari ni, bila dia jadi ta'assub masalah, tambah pula dengan hal politik kita hari ni tak selesai. Kadang-kadang entah, itu boleh tag kau ni, share, minta orang pula duk like lah apa semua, walhal benda palsu, tak ada kena-mengena. Orang lain rasuah, orang lain yang jadi jahat. Orang lain yang jahat mana, orang lain yang diperburukan. Ni zaman hari ni. Bismillah.
tabayyun. Siapa pun, janganlah kali pertama kita dengar dan baca terus kita buat keputusan. Kadang-kadang hari ni ada orang yang baik betul pun, tiba-tiba dia duk pergi share benda-benda yang tak betul. Yalah, hari ni nak tekan butang share tu senang je. Dia baru baca tajuk sikit, dia kata betul dah, dia pun tekan. Wahal bawah tu penuh dengan kepalsuan dan pembohongan. Ala kulli hal, jumpa Nabi SAW, Nabi pun ajak pergi ke rumah. Nabi terang tentang Islam. Nabi baca kepadanya beberapa surah yang telah diturunkan oleh Allah ke atas Nabi SAW. Kali pertama bertemu, dia kata, demi Allah, tidak ada sedikit pun yang disebut oleh Muhammad ini perkara yang dusta. Semua betul. Kan, nak nafi apa? Hak kami duk sembah tu memang batu. Tapi kerana macam tu kepercayaan turun-temurun, siapa pun tak boleh nak kata apa. Kami pun ikut. Bila ada orang berani kata batu ni batu, dia memecah tradisi. Dia boleh memutuskan kepercayaan turun-temurun. Dan atas sebab apa? Keuntungan apa yang dia buat, yang dia boleh dapat kalau dia buat macam ni? Tak ada apa. Tak ada apa. Dia bukan menuntut apa. Maka tentu di belakang apa yang diperjuangkan adalah kebenaran. Dia beriman dan terus dia tawaf, berhenti di tempat pembesar Quraisy berhimpun, dan dia bagi tahu, ya ma'syara Quraisy, inni qad taba'tu millata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai pembesar-pembesar Quraisy, aku telah mengikut agama Muhammad. Depa pun cegih bangun. Turun mai. Ada yang kasar dengan dia, ada yang berlembut. Kata mereka, wahai Tufail, fikirlah semula. Apa untung kamu buat macam ni? Kamu adalah sayyidul qaum, ketua kabilah kamu. Kamu balik dengan agama yang berlainan. Orang kampung kamu akan buat apa nanti? Bolehkah hidup hang agama lain, mereka agama lain? Yang kasar, cara kasar, yang duk ancam dan sebagainya. Tapi mereka tak berani kerana apa? Tufail bin Amr, kabilah dia ada perkara penting yang Quraisy berhajat dengan dia. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Setelah itu dia bersiap untuk pulang. Maka ketika nak pulang, dia mai jumpa Nabi SAW. Wahai Rasulullah, aku nak pulang ke kampungku dan aku nak Islamkan seluruh kabilah. Ini pun satu juga sifat yang baik bagi ketua. Yang paling penting ialah bagaimana membetulkan akidah dan fahaman rakyat dia, orang bawah dia terhadap Allah, terhadap Islam. Hak ni paling penting kali. Hak ni yang kerajaan, mula dengan Perdana Menteri dan semua menteri-menteri Islam kena buat. Apa pun bidang mereka kena bercakap tentang Islam. Jangan biar seorang menteri agama yang bercakap, dia pun orang lain pun kena bercakap juga hal-hal agama ni. Tambah ada kuasa lagi lah kena buat. Kita bukan lagi pendesak, kita pelaksana lah ni. Dan tak boleh dah duk nak kata tak apa, tunggu saat apa semua, jangan jadi macam kerajaan dulu. Tak apa, tunggu saat kaji dulu ni. Lama dah kaji. Apa yang boleh buat, yang tak perlu berubah undang-undang pun naknya. Untuk buat Islam tak perlu gubal apa-apa pun, just buat. Apalagi yang lebih besar daripada Islam, sehingga kena tunggu keizinan daripada pihak-pihak itu. Allahu Akbar, hak kita duk takbir sehari sampai berapa kali. Kita letak tak mana? Kalau nak buat agama Allah, kena minta izin daripada orang dulu.
Berarti kita bohong bila kita kata Allahu Akbar, Allah paling besar, Allah paling besar, Allah paling besar. Nak buat agama Allah, kena minta persetujuan manusia. Kena hantar dulu atas kerja, nak abang kami nak buat ni, nak buat anu. Ya, kita kata di segi undang-undang perlu dokumentasi apa semua. Tapi keizinan itu bukan berada di tangan manusia. Di segi kita kata apa pelaksanaan, tak apalah, buatlah. Tapi keizinan Allah secara mutlak milik dia. Secara mutlak milik dia. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdi Dausan, ya Allah beri hidayah kepada seluruh kabilah Daus ini dan bawa mereka datang beriman. Tufail minta lagi satu lagi, wahai Rasulullah, berikan kepadaku satu tanda. Dengan tanda itu aku segera boleh berdakwah dan mengislamkan mereka. Nabi berdoa, tanda itu ialah cahaya yang terang benderang yang keluar daripada wajah Tufail. Bila Tufail sampai di kampung dia, orang kampung tengok dari jauh wajah dia berseri-seri, bercahaya, sehingga memudahkan dia berdakwah dan mengajak kabilah dia memeluk Islam. Hampir seluruh kabilah Daus memeluk Islam kecuali beberapa orang yang akhirnya juga mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini doa ini bagi kita dia sebagai satu usaha, bukan semata-mata doa dan berhenti tak. Bukan bila Nabi doa, ya Allah bagi hidayah kepada Daus, Tufail bin Amr yang balik itu, balik tak buat apa, tunggu dia masuk Islam ni tak, balik dia duk giat dakwah kampung dia, pergi rumah ke rumah, terang lah apa semua. Takat hak dia dan belajar daripada Nabi, dia habaq. Lepas tu nanti dia pergi pula jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti doa perlu kepada usaha. Kalaulah hanya kerana Nabi doa sampai-sampai tengok semua mereka beriman lah, atau tak ada usaha sangat terus mereka beriman, maka tentulah Nabi lebih perlu berdoa untuk Quraisy. Untuk Quraisy. Quraisy lagi penting Nabi dibangkitkan di situ. Mereka tinggal di masjid yang pertama dibina, rumah ibadah yang pertama dibina untuk menyembah Allah. Dan mereka orang yang paling mulia di kalangan kabilah Arab. Nabi berdoa dan Nabi berusaha. Tapi bahagian para ulama kata, rupanya iman ini diperlu kepada tapak. Bagaimana tapak itu? Maknanya telah tersiap dengan baik. Maknanya hatilah seorang itu untuk menerima kebenaran. Hati dia mesti kena lapang dan nak mendengar atau mencari kebenaran. Bila diberitahu tentang suatu kebenaran, maka hatinya terus dengan mudah terima. Tapi kalau hati ni kira duk menentang kebenaran saja, hantarlah, ceritalah, bagi tahulah, tunjuklah jelas mana pun kebenaran, dia duk tak mau tu. Subhanallah. Itu ada orang yang mudah dengan dakwah. Dengar beberapa kali dakwah, terus dia berubah. Ada orang yang dia liat amat, tegak, tegak. Sampai tak mau terima, sampai kesudahan hayatnya masih ingkar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis yang ke-111. Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkatilah
untuk kami pada Syam kami, yakni tempat-tempat yang dinamakan dengan Syam, wa Yamanina, dan Yaman kami. Dua buah negara besar ketika itu. Yaman merupakan negara sejarah, padanya terdapat kisah Sabak dahulu, juga kisah Ratu Balqis juga di Yaman, kisah kaum Ad, kaum Thamud dahulunya berada dalam kawasan Yaman, walau Madain Saleh hari ini dalam peta dia duduk dalam hujung Saudi, sepadan dengan Yaman. Dia adalah satu negara sejarah yang cukup hebat. Bahkan sampai hari ini, Masya Allah, orang Yaman, orang yang hebat di Hadramaut, tempat ilmu, sangat diberkati oleh Allah. Moga Allah angkat kepayahan daripada mereka. Perang saudara campur tangan negara luar, asal perang dalaman, kemudian negara-negara lain tamak nak menguasai wilayah tersebut, pakat duk menyumbang kepada kehancuran. Ala kulli hal, doa ini adalah kerana dua tempat ini terdapat sejarah yang cukup hebat. Syam adalah kota yang terhimpun di dalamnya, kalau ikut hari ini, Filistin, Jordan, Lebanon dan juga Syria. Dan pusat dia atau kota besar dia adalah Dimashq. Pernah saat di Syria dulu, kalau orang Syria nak pergi ke Dimashq, dia kata ana anzil Syam, saya akan turun ke Syam. Syam tu maknanya Dimashq. Dan Dimashq ini dahulunya dikuasai begitu lama oleh orang Rom, sehingga peninggalan kesan-kesan pemerintahan Rom begitu jelas di sana. Kemudian dibuka oleh Sayyidina Umar pada zaman pemerintahannya. Syam jatuh ke tangan Islam dan diusir Rom, rajanya sendiri Kaisar, dan bermula ketika itu Syam menjadi satu pusat tamadun bagi umat Islam yang begitu penting. Dalam sejarah, Syam ataupun Dimashq itu dilantik menjadi gubernur, menjaganya Sayyidina Muawiyah. Dia jadi gubernur 20 tahun di situ. Kemudian bila dia jadi khalifah selepas Sayyidina Hasan bin Ali lepas jawatan dia jadi khalifah pun selama 20 tahun, dan dia jadikan Syam sebagai pusat pemerintahan Islam yang ketiga. Khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Uthman, pusat pemerintahan mereka adalah di Madinah. Kemudian berlaku kekecohan dan fitnah yang cukup besar ketika mana terbunuhnya Sayyidina Uthman dan dibai'ah Sayyidina Ali menjadi khalifah. Ketika itu Sayyidina Ali melihat untuk mengeluarkan pemberontak yang mereka ni menyusup masuk di kalangan orang-orang Madinah dan kononnya menyokong Sayyidina Ali menjadi khalifah, dengan tujuan mereka nak selamat daripada diambil tindakan kerana mengepung dan membunuh Sayyidina Uthman. Mereka pun pakak lah duk bai'ah Sayyidina Ali lah, duk agung dia, duk angkat dia. Sayyidina Ali pindah pusat pemerintahan ke Kufah di Iraq. Beberapa tahun memerintah, berlaku beberapa peperangan yang melibatkan para sahabat antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah dan beberapa sahabat lain. Kemudian akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh sekumpulan orang-orang Khawarij yang mereka ini keluar daripada memberi wala kepada khalifah yang dilantik. Setelah itu anaknya Sayyidina Hasan memerintah dalam tempoh 6 bulan. Dia pun lepas jawatan,
tak mau dah berlaku tumpah darah, kau duk tuntut apa semua, dan dia pun tak berminat kepada kuasa. Sayyidina Muawiyah dibai'ah dan dia terus menetap di Dimashq dan menjadikan Dimashq sebagai kota pemerintahan Islam, dan bermula dipanggil khilafah, pemerintahan atau empire yang bersandarkan kepada keluarga, iaitu khilafah Umayyah, pemerintahan empire Umayyah. Maknanya yang nak jadi khalifah dan pembesar mesti daripada keluarga Bani Umayyah. Itu kisah panjang lah, sejarah yang cukup panjang, perlu pada perbahasan yang detail di situ. Namun memang kita merasai betapa keberkatan yang Allah turunkan di Syam dan Yaman ini. Walau hari ini boleh orang pertikai, kenapa bila dia diberkati tapi begitu banyak kezaliman berlaku. Sampai hari ini tak selesai perang, penindasan yang berlaku di Syam atau di Syria dan juga di Yaman. Setiap hari tembak, duk bom. Israel pula kemarin hantar jet dia pergi bom di Syria. Tak selesai. Subhanallah. Sebenarnya keberkatan itu satu perkara yang cukup unik. Bukanlah berkat itu mata-mata hidup senang seronok tak. Bahkan berkat itu kadang-kadang kita hidup tak senang tapi kita menyenangkan orang lain. Di mana para ulama kita lihat hidup mereka nak menyusahkan diri mereka untuk senangkan orang lain. Pergi mengaji, kadang makan tak ada, duit pun tak ada. Pisah dengan keluarga, merantau ni. Punya jauh bertahun-tahun baru balik. Susah. Tapi kerana apa? Nak senangkan orang lain. Dia pun kena pergi mengaji tu, kata balik mai, orang tak gaduh dah nak pergi ke Iraq, nak pergi ke mana semua. Seperti mana Imam Al-Bukhari, orang mai jumpa dia aja, boleh dapat ilmu yang ada di Iraq, di Mekah, di Madinah, di Kufah, di apa, berbagai lagi negara-negara yang jauh. Sebab itulah kami lihat para ulama Syam ini, Allah berkati hidup mereka. Susah payah mereka di bawah pemerintahan yang zalim. Tekunnya mereka menyampaikan ilmu. Tak pernah merungut bab ilmu ni, subhanallah. Tengok. Itulah guru tasmi' Quran kami. Mula duduk sandang dekat tiang di masjid sebelum azan subuh. Orang duk main dah baca. Elok subuh, azan, berhenti tak? Mayang, duduk pula. Sampai matahari naik. Tak ada ambil duit, tak ada apa. Siapa duk buat salam, raut buh duit, kena marah lagu tu tau. Kita tengok renyah, terima kasih. Marah. Dia kata ni apa? Kami ni bukan cara kami, Masya Allah. Pernah, subhanallah. Kadang kita buat hadiah pun dia marah. Tak mau, dia bagi hadiah kita. Kalau dia mengajak, dia beli kitab bagi kita. Tinggi akhlak mereka, maknanya sungguhan menyampaikan ilmu. Itulah keberkatan. Walau mereka menanggung kepayahan itu, tapi yang kita berkat itu ialah bila dapat memudahkan orang lain. Subhanallah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi semoga Allah kembalikan ketenangan, kedamaian, kehidupan yang baik di dua buah negara ini, Syam dan Yaman. Namun itulah fitnah ni, bila dia mula terjaga, dia payah nak tidur balik dah. Dia payah nak tidur. Lalunya sengketa antara orang Islam ni, tumpahan darah antara orang Islam ni panjang. Bila baca sejarah dia cukup panjang. Puluh-puluh tahun dia jadi. Puluh-puluh tahun. Kadang-kadang kita tak nampak mana penghujung dia, tapi ada, insya-Allah. Allah Maha mendengar doa-doa orang yang dizalimi ni. Orang yang hilang rumah, terpisah anak isteri,
ayah mati tertimbun, mak tak tahu duk tang mana. Kanak-kanak yang hilang kaki mereka. Mereka ini berdoa. Mereka ini berdoa. Allah mendengar. Cuma masanya itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian hadis 112 kita berhenti dalam tu insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.